PC, Lembah Pantai dan Pasir Gudang. Hai. Nanti. Sila. Boleh? Okey. Oh, okey. Boleh ya? Sekejap ya. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Fahmi Fadil, Ahli Parlimen Lembah Pantai, dan bersama-sama saya ialah Saudara Hassan Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang. Kami berdiri di sini untuk mengadakan satu sidang media khusus berkenaan satu laporan berita yang telah keluar semalam berhubung penahanan reman 3 pegawai kanan ya, ataupun 3 anggota SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang difahamkan mengikut laporan media mereka telah ditahan reman dari 14 September hingga 19 September yang lalu. Dan ini difahamkan berkait dengan sebuah kes yang melibatkan seorang ketua jabatan. Dan telah keluar siri kenyataan media semalam, termasuk oleh satu kenyataan bersama oleh JKMR, Jawatan Kuasa Khas mengenai rasuah, dan juga Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah yang dipengerusikan oleh Tan Sri Dr. Ais Yatim dan juga Tan Sri Abu Zahar Ujang. Dan dalam Dewan Rakyat semalam, ramai ahli parlimen yang telah bangkit untuk membahaskan beberapa perkara berhubung dengan isu ini. Ini adalah satu perkara yang agak mengejutkan, memandangkan apa yang berlaku ialah yang dikatakan penangkapan ataupun penahanan reman oleh pihak SPRM terhadap anggota SPRM. Dan dari sedikit maklumat yang telah disampaikan, yang kita percayai adalah ia melibatkan satu kes bekas ketua MEIO ataupun Jabatan Perisikan Luar Malaysia yang diketuai oleh Datuk Hasanah, yang telah dibebaskan pada 12 April yang lalu. Dan ini rentetan dari selepas beliau dilepaskan, difahamkan beliau telah memohon untuk mendapat kembali sejumlah wang yang pada waktu itu telah dijadikan bukti. Tapi kita tak ada maklumat yang lebih lanjut tentang apa yang berlaku, cuma berlaku tangkapan. Dan seperti yang disebut oleh beberapa rakan-rakan ahli parlimen, kesesuaian pihak SPRM untuk menyiasat anggota SPRM itu sendiri pada waktu ini menjadi satu tanda tanya. Dan kalau kita lihat, sebenarnya telah berlaku beberapa pelanggaran berdasarkan penal code ataupun kanun kesiksaan, termasuklah seksyen 204 ya, membinasakan surat ataupun bukti bagi mengelakkannya daripada dikemukakan sebagai keterangan as evidence, serta dalam seksyen, kalau saya boleh sebut, seksyen 489A melibatkan pemalsuan mata wang kertas, 489B menggunakan sebagai tulen mata wang kertas palsu, dan juga 489C memiliki mata wang kertas palsu. Ya, jadi ada beberapa perkara yang lain, termasuklah juga seksyen 379 kanun kesiksaan, iaitu siksaan bagi kesalahan mencuri. Maka yang berlaku adalah sekurang-kurangnya 5 perkara ataupun 5 seksyen
dalam kanun kesiksaan yang seharusnya disiasat bukan oleh SPRM tapi oleh polis diraja Malaysia. Tetapi kalau kita lihat kenyataan daripada pengarah Jabatan Siasatan Jenayah setakat ini, belum ada laporan polis. Jadi saya berharap bahawa pihak polis tidak perlu menunggu satu laporan dibuat, tapi pihak polis boleh membuat laporan sendiri dan memulakan siasatan. Kerana apa yang telah berlaku ini, kita risau adalah siri boleh disebut sebagai pengkhianatan amanah yang dipegang oleh satu badan yang telah diamanahkan, yang telah dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memastikan integriti pihak kerajaan dan juga proses siasatan itu tidak tercemar akibat insiden-insiden seperti yang kita lihat kemungkinan berlaku sekarang. Oleh sebab itu, kalau kita lihat sebelum ini, pernah berlaku ya, bila orang yang ditangkap menggunakan counterfeit bills ataupun wang palsu, ada yang dikenakan hukuman penjara, ada yang kena hukuman penjara sehingga 20 tahun ya, kerana menggunakan wang palsu. Dan sekiranya terbukti bahawa apa yang berlaku dalam kes ini adalah penggunaan wang palsu, maka it is a very heavy crime yang perlu menjadi pengajaran bukan sahaja kepada rakyat Malaysia tapi khususnya kepada badan-badan penguatkuasa yang tidak sepatutnya tercemar dengan tindakan seperti ini. Maka saya berpandangan dan saya percaya ramai ahli-ahli parlimen berpandangan sedemikian, iaitu pada waktu ini Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia perlu merehatkan diri, perlu he should go on garden leave ya, untuk memastikan tidak ada sebarang unsur ataupun kita mahu integriti proses siasatan itu berjalan dengan baik. Oleh itu, saya percaya rakan-rakan ahli parlimen akan ada yang akan masukkan usul berkenaan isu itu. Saya juga ada masukkan satu usul yang saya harap yang di-Pertua akan benar untuk dibahaskan esok. Tapi yang paling penting pada waktu ini, isu integriti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah itu mungkin dipersoal. Jadi adakah kita bersiap sedia untuk menghadapi keadaan di mana rakyat sudah hilang percaya terhadap institusi SPRM? Saya rasa dalam usaha memerangi rasuah, ya, kita perlu pastikan SPRM is beyond reproach ataupun tidak boleh dipersoal integritinya. Oleh sebab itu, saya pohon pihak polis diraja Malaysia step in, take charge and conduct the investigations supaya kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Dan dari situ kita boleh sahkan apa sebenarnya fakta-fakta untuk memastikan tidak ada dakwa-dakwi ataupun salah faham tentang isu tersebut. Saya ingin menjemput Saudara Hassan Karim untuk menambah. Terima kasih YB Fahmi. Saya menambah sedikit saja. Saya ahli parlimen Pasir Gudang. Saya juga telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menjadi salah seorang ahli jawatankuasa khas mengenai rasuah di bawah Akta SPRM, ringkasnya dipanggil JKMR, yang dipengerusikan oleh Tan Sri Dr. Rais Yatim, Speaker Dewan Negara. Saya mengambil berat perkara ini kerana di dalam titah Yang di-Pertuan Agong ketika merasmikan parlimen pada perenggan 56 ucapan baginda menyebut perihal pentingnya kerajaan dan semua pihak, agensi-agensi menentang rasuah ini supaya negara kita akhirnya akan bebas daripada amalan rasuah ini. Secara ringkas dalam ucapan saya terhadap titah Yang di-Pertuan Agong itu,
saya mencadangkan antara lain supaya SPRM ini diletakkan di bawah Parlimen, tidak lagi di bawah bidang kuasa Perdana Menteri. Dalam kes spesifik yang disebut oleh Yang Berhormat Lembah Pantai tadi, saya melihat ada beberapa perkara yang tak kena dalam usaha apa yang dilakukan oleh SPRM. Pertama, saya perlu menyatakan, saya bersangka baik kita mengharapkan dapat empower, memertabatkan SPRM ini supaya menjalankan fungsinya sebaik yang mungkin. Tetapi dalam kes yang melibatkan 3 pegawai SPRM ini, ada beberapa perkara yang merisaukan kami. Malah semalam, jawatan kuasa khas mengenai rasuah ini telah berbincang bersama-sama dengan lembaga penasihat terhadap SPRM ini yang dipengusikan oleh Tan Sri Rais Yatim. Pertama, kenapa setakat ini tidak ada laporan polis dibuat oleh SPRM? Dari segi undang-undang, ini satu omission, satu kegagalan pihak SPRM kerana apa yang disebut faktanya, duit, wang yang disimpan oleh SPRM itu adalah merupakan evidence. Apabila bahan bukti itu tamper, dicemar, ini satu kesalahan jenayah, bukan kesalahan salah guna kuasa atau rasuah. Polis mesti dimaklumkan. Sehingga saya baca report, pihak polis setakat pagi tadi menyatakan tidak dimaklumkan. Perkara ini dah berlaku beberapa hari. Yang kedua adalah conflict of interest. Apabila kesalahan mencuri, menyalah guna kuasa, jenayah, melakukan pencemaran, tampering terhadap evidence ini, SPRM tidak boleh siasat sendiri. Ini kes polis. Jadi kesimpulannya, perkara ini bukannya kecil. Dalam keadaan rakyat tertumpu, mau SPRM ini diperkasakan, yang Pertuan Agong sebut, ahli-ahli parlimen sebut, harapan rakyat begitu tinggi. Jadi, sebagai salah seorang ahli jawatan kuasa khas mengenai rasuah yang dibentuk oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menasihat Perdana Menteri dan sebagai ahli parlimen, saya menuntut Ketua Pengarah SPRM supaya membuat penjelasan. Terima kasih. Ketua Pesuruhjaya. Ketua Pesuruhjaya SPRM. Terima kasih. Okey, kalau tak ada soalan, tak ada ya. Okey ya. Okey, terima kasih.